Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dengan Ustazah Nurul. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kita punya PDPR ni walaupun kita tak bersua muka. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi apa kita akan belajar dalam akhlak dan tasawuf? Mari kita tengok muka surat pertama. Okey, pelajaran 1 dalam akhlak dan tasawuf kita akan belajar pekerja produktif negara cemerlang. Okey, apa dia pekerja produktif dan apa kesan pekerja produktif terhadap negara yang cemerlang? Okey, tengok pengenalan. Tengok pengenalan. Okay. Islam menyeru umatnya bersifat rajin, bekerja dengan bersungguh-sungguh, berkualiti dan produktif. Apa ni asyik ulang-ulang perkataan produktif ni? Produktif ni apa kan? Okey, kita tengok lagi. Orang Islam belum dapat memenuhi keperluan sendiri secara bebas dan masih banyak bergantung kepada bangsa lain. Kebergantungan ini akan berterusan sekiranya orang Islam tidak produktif atau berkualiti rendah. Maksudnya kita ni orang Islam masih lagi bergantung dengan bangsa lain, bangsa Cina, bangsa India, bangsa apalah, orang English lah apa benda semua kan. Kita tengok kita punya gaya sekarang ni pun ramai dah ikut orang barat-barat. Ramai terikut-ikut kan. Betul lah tu, sebab kita tidak produktif dan berkualiti rendah. Okey, jadi kita tengok, mari kita sama-sama tengok apa pengertian pekerja produktif. Okey, pekerja produktif adalah pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti dan berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif serta lebih dari biasa. Maksudnya orang yang berfikir luar kotak, orang yang mempunyai idea-idea yang boleh dikembangkan lebih daripada orang lain. Macam tu. Itulah namanya pekerja produktif. Okey, ia dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam waktu yang singkat. Okey, jadi kita tengok. Okey, next kita tengok faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Okey, apa faktor-faktor yang akan mempengaruhi produktiviti kerja? Yang pertama ialah pendidikan. Yang kedua ialah amalan, kemahiran dan latihan. Yang ketiga, sikap dan etika kerja. Yang keempat, tahap pendapatan. Di antara punca produktiviti orang Islam rendah ialah yang pertama, jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit. Umpamanya dalam perusahaan makanan halal. Okey, kita tengok dekat kita punya tempat kan. Ramai kedai-kedai semua kedai-kedai Cina, kedai-kedai India. Tapi ada sikit je kedai-kedai orang Islam. Okey, yang kedua, kurang pengetahuan dan pengamalan akan menyebabkan rendah daya kreativiti, daya reka dan tidak inovatif kebolehan mereka cipta. Maksudnya mungkin tak banyak belajar tentang macam mana nak jadi kreatif, tak banyak pengalaman. Itulah jadi punca. Yang ketiga, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadah dan amal soleh, malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Maksudnya orang Islam ni dia tak tahu ataupun tak aware yang perusahaan dan perniagaan ni adalah sumber yang boleh satu ibadat dan sumber yang boleh mendatangkan kita berfikir banyak. Macam tu boleh menyebabkan kita mempunyai produktiviti yang tinggi. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, cara untuk meningkatkan
produktiviti orang Islam. Kita tengok macam mana caranya. Okey, yang pertama, tak membuat perkara yang sia-sia dan membuang masa. Pergi melepak, pergi pergi hang out dengan kawan-kawan, lepas tu berbual-bual kosong. Tu membuat perkara yang sia-sia lah kan. Okey, apalah salahnya kalau kita daripada masa melepak tu pergi cari kerja, pergi fikir macam mana nak jana daya kreativiti, macam tu. Cari pengalaman, cari ilmu pengetahuan. Okey, yang kedua, tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah. Okey, ni paling penting. Jangan lupa, jangan tinggal solat, jangan tinggal kewajipan yang Allah suruh kita buat. Yang ketiga, datang lebih awal ke tempat kerja. Ini pun sama. Ni ada yang alasannya anak sakit lah, alasannya jatuh motor lah, alasannya aksiden lah. Tapi sebenarnya saja kita nak mencari alasan. Fokus pada satu tugas. Maksudnya kena buat sampai betul dulu satu tugas tu, lepas tu baru boleh buat yang lain. Lepas tu yang kelima, elak membuat 2 kerja dalam satu masa. Okey, ni pun nak faham rasanya.